Salam sejahtera kepada Madam Wahidah, ahli-ahli panel dan sidang hadirin. Saya Chua Yen In dan merupakan moderator forum ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini, iaitu Hargai Anugerah Tuhan. Pada era globalisasi ini, terdapat banyak proses pembandaran atau dikenali sebagai urbanisasi telah dilakukan bagi memacu pembangunan negara. Proses pembandaran ini banyak dilakukan di seluruh dunia secara besar-besaran, terutamanya kawasan luar bandar, sehingga ia menjadi satu bandar yang lebih besar dan kompleks. Perkara ini telah menyebabkan anugerah Tuhan tidak dihargai oleh manusia lagi, kerana proses pembandaran ini akan mencemarkan alam sekitar kita. Hal ini sangat membimbangkan kerana kita tidak dapat hidup dalam keadaan yang selesa dan sebaliknya kehidupan kita akan menjadi huru-hara sekiranya kita masih tidak menyedari masalah tersebut. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan molek kiranya kita berkenalan dengan keempat-empat ahli panel kita pada hari ini. Saudari Kong Sin Yi yang merupakan ahli panel pertama. Selamat datang saudari, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih moderator. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua iaitu saudari Wong Yi Han. Apa khabar? Khabar baik, terima kasih moderator. Ahli panel ketiga iaitu saudari Tay Kersan. Apa khabar saudari? Khabar baik. Akhir sekali, ahli panel yang keempat, saudari Chong Chiu Tong. Apa khabar saudari? Khabar baik, moderator. Saya baik-baik sahaja. Terima kasih. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, apakah anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan termasuklah semua hasil yang dikurniakan oleh Tuhan kepada kita, contohnya air, udara, hutan dan bahan-bahan mentah. Tetapi, apakah kepentingan mereka? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, saudari Kong Sin Yi, untuk menjelaskan kepentingan air. Dipersilakan saudari. Terima kasih diucapkan kepada moderator Cik Chua Yen Yin yang cantik mulai pekertinya membawa persoalan ini kepada saya. Baiklah, marilah kita mengupas isi kepentingan sumber air. Air ialah sumber yang dianugerahi oleh Tuhan kepada semua makhluk di dunia. Begitulah kepentingan air kepada manusia. Tanpa air, nescaya sukar untuk semua benda hidup terus berfungsi. Seperti yang kita ketahui, bumi merupakan satu planet yang dilingkungi oleh air. Sama seperti manusia, sel-sel dalam badan kita memerlukan air untuk membesar dan membiak. Selain daripada itu, air itu penting kerana salah satu ciri dia, iaitu ciri muatan haba tentu yang tinggi. Apa maksud? Maksudnya, tenaga haba yang diperlukan adalah besar untuk menaikkan suhu badan kita. Oleh itu, suhu badan kita dapat dikawal pada tahap yang optimum. Contoh sumber air di bumi ini adalah air sungai, tasik dan tanah lembap air tawar. Air ini diisi secara semula jadi melalui pencurahan hujan dan hilang melalui penyekatan. Dengan wujudnya sistem aliran air tersebut, air di dunia ini tidak akan habis digunakan. Tetapi, kita perlu menjaga sumber air kita. Tegasnya, air adalah satu anugerah Tuhan yang sangat penting kepada kita semua. Terima kasih kepada ahli panel pertama, saudari Kong Sin Yi atas penjelasan yang terperinci tadi. Anugerah Tuhan juga termasuklah udara yang juga merupakan keperluan kita sebagai manusia untuk hidup. Jadi, saya ingin mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudari Wong Yi Han tentang kepentingan udara. Dipersilakan saudari.
Terima kasih moderator. Sidang hadirin yang dihormati, saya berani menegaskan di sini bahawa udara adalah satu keperluan hidup. Dari sini izinkan saya menghuraikan lagi kepentingan udara yang merupakan anugerah Tuhan dengan lebih lanjut. Udara yang bersih menjamin suasana kehidupan yang lebih selesa. Kita mampu hidup selama beberapa minggu tanpa makanan. Kita juga mampu hidup tanpa air selama beberapa hari, tetapi kita akan mati dalam tempoh 4 minit tanpa udara. Selain itu, udara adalah keperluan asas kepada tumbuh-tumbuhan. Di dalam udara terdapat dua komponen utama yang diperlukan oleh tumbuhan, iaitu karbon dioksida dan oksigen. Seperti disebut di atas, karbon dioksida diperlukan untuk menghasilkan makanan dan menjalankan proses fotosintesis. Dan oksigen pula diperlukan oleh tumbuhan semasa proses respirasi, iaitu proses menukarkan makanan kepada tenaga. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang takrif dan kepentingan udara yang pada pandangan saya merupakan penjelasan baik dan menarik daripada saudari ahli panel kedua. Udara begitu penting sedangkan kita tidak boleh meneruskan kehidupan kita tanpa udara. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel ketiga, saudari T. Kesan, tentang betapa pentingnya hutan kepada kita. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudara moderator. Berbicara tentang topik pengubasan hargailah anugerah Tuhan, kita tidak lari dalam mengaitkannya dengan hutan. Sememangnya tidak dapat nak disangkalkan bahawa hutan merupakan anugerah Tuhan yang amat tinggi nilainya. Hutan mendatangkan berbagai impak yang positif kepada masyarakat dan negara. Tanpa hutan, kita tidak akan dapat menikmati keindahan paranormal yang dapat kita nikmati pada waktu ini. Macam pada, hutan semakin terancam sebagai akibat ketambakan dan kerakusan masyarakat pada zaman ini. Mereka hanya melakukan sesuatu tindakan berlandaskan hawa nafsu dan bukannya berlandaskan fikiran, sedangkan mereka mengetahui kesan tindakan mereka terhadap generasi pada masa hadapan. Oleh itu, semua pihak haruslah bergandeng bahu bagi memastikan hutan terpelihara kerana hutan memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara. Antara kepentingan hutan kepada masyarakat ialah hutan merupakan kawasan tadahan air. Hutan merupakan sumber air dominan yang kita gunakan dalam rutin harian. Sememangnya kita sedar bahawa kita tidak boleh hidup tanpa air walaupun sehari kerana kegiatan rutin harian kita sentiasa menggunakan air seperti membasuh kereta, mencuci pinggan, mandi dan juga menampung keperluan asas bagi manusia. Kegiatan pembalakan haram semakin berluasa pada hari ini dan menyebabkan hutan di negara kita semakin terancam. Hal ini akan menyebabkan kita kehilangan kawasan tadahan hujan sekaligus kehilangan sumber air yang berkualiti. Oleh itu, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita hendaklah mengambil berat terhadap kegiatan pembalakan haram yang mengancam kepentingan hutan. Selain itu, hutan juga dapat menstabilkan peratus oksigen di permukaan bumi. Hal ini kerana hanya hutan dapat menjalankan proses fotosintesis. Proses fotosintesis amat penting dalam kehidupan masyarakat dalam memastikan peratus suhu di negara kita tidak meningkat kerana kesan rumah hijau boleh mendatangkan impak negatif kepada masyarakat. Sekiranya hutan ditebang, bilangan tumbuhan hijau akan berkurangan dan menyebabkan peratus karbon dioksida bertambah seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Natijanya, kita akan mengalami El Nino sedangkan kedudukan negara kita terletak di kawasan khatulistiwa. Oleh yang demikian, masyarakat yang bersikap materialistik hendaklah mengikis sikap tamak dalam sanubari mereka itu demi kepemeliharaan hutan. Seterusnya, hutan juga merupakan habitat bagi flora dan fauna yang juga merupakan sumber makanan kita. Hutan merupakan satu-satunya habitat bagi flora dan fauna. Marilah kita berfikir, sekiranya hutan terpupus, di manakah binatang-binatang liar tersebut dapat tinggal? Di samping itu, hutan merupakan penampan hakikat semasa hujan menyirami bumi. Jika hutan diterbang, tanah akan menjadi gundul dan matahari yang panas terik akan menyebabkan tanah menjadi kering kontak. Hal ini akan menyebabkan hakikat tanah mudah berlaku. Oleh itu, hutan boleh mengelakkan kejadian tanah runtuh daripada berlaku kerana akar-akar tumbuh-tumbuhan dapat mengikat tanah daripada mudah longgar dan yang akan menyebabkan tanah runtuh dan juga banjir lumpur.
Akhir sekali, hutan dapat menjana ekonomi negara melalui kegiatan ekspor kayu kayan berlian yang berharga yang mendapat pasaran yang tinggi di peserta antara bangsa. Secara tidak langsung, hutan telah membantu negara meningkatkan pembangunan negara ke arah kemajuan supaya negara dapat berdiri sama tinggi, berduduk sama rendah dengan negara-negara yang lain. Oleh sebab itu, sudah terang lagi berseru bahawa hutan adalah anugerah Tuhan yang sangat penting kepada manusia dan seluruh penghuni alam yang lain. Terima kasih saudari panel ketiga. Para hadirin sekalian, di negara kita, bahan mentah yang paling diketahui oleh orang ramai ialah petroleum dan juga gas asli. Apakah itu petroleum? Petroleum juga dikenali sebagai minyak batu, iaitu sejenis cecair gelap dan pekat. Jika ditelusuri daripada aspek sains, petroleum terbentuk daripada bahan organik yang mereput, seperti sisa tinggalan haiwan dan tumbuhan yang hidup berjuta-juta tahun dahulu. Bahan organik ini akan diletakkan di bawah tekanan dan haba yang tinggi untuk membentuk petroleum. Biar saya memberi sedikit penjelasan tentang gas asli. Gas asli merupakan gas yang terbentuk dalam lapisan magma di dalam bumi. Gas ini biasanya terperangkap di dalam lapisan bumi bersama dengan petroleum. Selain itu, gas asli juga terbentuk daripada bahan organik yang mereput seperti sisa tinggalan haiwan dan tumbuhan yang hidup berjuta-juta tahun lalu. Antara contoh industri petroleum dan gas asli di Malaysia termasuk Petronas, Shell, BHP, Petron dan juga Caltex. Seterusnya, saya ingin mohon penjelasan daripada panel keempat untuk menjelaskan kepentingan bahan-bahan mentah ini terhadap ekonomi, sosial dan kehidupan manusia. Terima kasih moderator. Anugerah Tuhan yang akan saya kupaskan mungkin lebih berbeza, iaitu bahan mentah. Contoh yang paling diketahui ialah petroleum dan gas asli. Adakah mereka hanya merupakan pembakar dalam enjin kenderaan? Tentulah bukan. Menurut berita harian pada 3 Disember 2021, gas asli dijangka menyumbang hampir 400 bilion kepada kewangan awam dalam dekad akan datang dan memberikan sumbangan ekonomi besar di negeri pengeluar gas. Sehubungan dengan itu, memang tidak boleh dinafikan bahawa cari galian petroleum dan gas asli merupakan sumber pendapatan majoriti di negara kita. Presiden dan Ketua Pengawal Eksekutif Kumpulan Petronas, Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz berkata, industri gas asli adalah penyumbang penting dan langsung kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan impak ekonomi tempatan yang meluas. Beliau berkata, hampir 15,000 pekerjaan diwujudkan oleh industri gas asli di seluruh Sarawak dan Terengganu. Pernyataan ini telah membuktikan bahawa sumber bahan mentah juga dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Mengapakah berkata kesedemikian? Hal ini lantaran proses pelombongan cari gali petroleum dan juga gas asli merupakan sektor yang memerlukan rantaian bekalan tenaga. Dengan adanya pembekalan sumber tenaga yang mencukupi, pengeluaran dapat dipertingkatkan. Sebagai contoh, Ketua Perangkawan, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzil Mohidin dalam kenyataan berkata, pertumbuhan output sektor pelombongan disebabkan oleh peningkatan dalam indeks gas asli 13.4% serta indeks minyak mentah dan kondensat 4.3% serentak dengan peningkatan pengeksportan ke luar negara. Pertukaran wang asing ke dalam negara kita juga dapat diperbanyakkan. Semua fenomena ini akhirnya dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan industri pelombongan sumber bahan mentah Malaysia di samping mewujudkan rangkaian sistem pengangkutan yang lebih lengkap. Secara tegasnya, anugerah Tuhan yang tidak ternilai ini, iaitu bahan mentah, bukan sahaja memudahkan kehidupan seharian, malah juga merancangkan pembangunan negara kita. Terima kasih. Terima kasih saudari panel keempat kita. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang takrif keempat-empat jenis anugerah Tuhan yang merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada 4 orang ahli panel. Seterusnya,
Saya mohon penjelasan daripada 4 orang panel tentang sebab-sebab berlakunya pencemaran sumber anugerah Tuhan tersebut serta menghuraikan lagi kesan-kesan yang didatangkan. Izinkan saya memulakan dengan saudari panel pertama, saudari Kong Sin Yi, dipersilakan. Terima kasih Cik Chua Yin Yin. Pada pendapat saya, setiap perkara yang berlaku mesti mempunyai sebabnya. Bak kata pepatah, kalau tiada angin, masakah pokok bergoyang. Punca utama pencemaran air di Malaysia ialah pembuangan sisa bahan kimia daripada kilang industri. Menurut Jabatan Alam Sekitar, buku rekod telah menunjukkan sebanyak 45% sumber pencemaran di Malaysia berasal daripada industri pembuatan dan stesen rangkaian pam minyak. Dengan pembuangan sisa-sisa ke dalam laut, kos pelupusan sisa tidak perlu ditanggung oleh pihak pengurusan kilang. Sisa pembuangan seperti bahan kimia dan beg plastik tidak dapat diurai secara semula jadi. Oleh itu, apakah akan terjadi? Akhirnya, terdapatlah sisa-sisa yang mendap di dasar sungai atau laut. Selain daripada faktor industri, pencemaran air di negara kita pula berpunca daripada manusia sendiri. Terdapat jumlah orang yang banyak tidak sedar bahawa pembuangan sampah ke dalam sungai atau longkang akan menyebabkan pencemaran air. Individu-individu ini dikatakan tidak menghargai sumber anugerah Tuhan. Sikap ini menyebabkan air sungai tidak selamat lagi untuk sebarang aktiviti. Punca pencemaran air yang seterusnya adalah datang daripada kegiatan pertanian. Di negara kita, terdapat banyak petani yang menguruskan anugerah Tuhan iaitu tanah. Untuk mendapatkan hasil yang berkuantiti dan berkualiti, petani menyebut racun perosak pada tanaman mereka tanpa menjangka kesannya. Racun akan diserapkan ke dalam tanah dan kemudian mengalir ke sungai berhampiran menyebabkan pencemaran air. Tegasnya, anugerah Tuhan kita iaitu air tidak dapat dihargai disebabkan wujudnya sikap-sikap yang tidak rasional ini. Untuk menjawab persoalan kesan-kesan pencemaran air ini, marilah kita lihat pada satu contoh pencemaran air yang berlaku dalam tempoh masa 2 tahun ini, iaitu pencemaran sisa kimia Sungai Kim Kim 2019. Kejadian pencemaran air berlaku pada 7 hari bulan 3, 2019. Berpunca daripada pembuangan sisa kimia ke dalam Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Melalui penyiasatan, sebuah lori tangki dipercayai telah membuang sisa kimia ke dalam Sungai Kim Kim. Bahan kimia yang dilupus secara haram tersebut dikenal pasti sebagai minyak marin yang meluaskan gas metana dan asap benzena. Akhirnya, 9 orang pekerja telah ditangkap oleh polis berkaitan dengan isu ini. Untuk memberi kesedaran kepada hadirin sekalian, saya telah membuat siasat tentang isu pencemaran Sungai Kim Kim ini. Daripada kejadian tersebut, beberapa orang guru, pelajar dan pekerja kantin dari sekolah yang berhampiran dengan Sungai Kim Kim mula jatuh sakit dan mengadu kesukaran bernafas sehingga mereka dihantar ke Hospital Sultan Ismail. Kesan gelombang keracunan air kedua berlaku pada 11 hari bulan 3. Pada hari ini, terdapat 207 lagi mangsa telah dimasukkan kepada hospital. Kebanyakan mangsa adalah pelajar sekolah berhampiran. Akibatnya, kejadian tersebut telah menyebabkan 100 buah sekolah kemudian ditutup selama 2 minggu. Oleh itu, memang tidak dapat dinafikan bahawa pencemaran air memang membawa kesan buruk sehingga menggugut nyawa manusia. Terima kasih kepada saudari Kong Sin Yi atas penjelasan tentang punca-punca pencemaran air. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, apakah punca pencemaran udara? Silakan saudari Wong Yi Han iaitu ahli panel kedua.
Terima kasih moderator. Antara sebab pencemaran udara ialah pembakaran hutan. Terdapat banyak negara telah berlaku pembakaran hutan dan antaranya ialah Australia, Indonesia dan Turki dan sebagainya. Kejadian tersebut telah memunaskan banyak kawasan hutan yang dikatakan sebagai sumber oksigen. Penyebab dari faktor alam adalah keadaan cuaca yang sangat panas pada saat musim kemarau tiba. Pohon-pohon yang ada di hutan akan terbakar ketika cuaca terlalu panas. Sementara penyebab dari manusia ada banyak sekali. Di antaranya adalah pembakaran yang disengaja. Pembakaran kerana ingin membuka tanah baharu dan membakar hutan untuk dijadikan pemukiman. Tanpa kita sedari, asal-asal yang dihasilkan daripada pembakaran ini akan mengirimkan gas-gas yang mengandungi banyak sekali zat merugikan. Zat-zat yang merugikan ini pada akhirnya akan mencemari udara bersih dan kita hidup. Oleh itu, pembakaran hutan merupakan salah satu sebab pencemaran udara yang sangat besar. Pencemaran udara juga disebabkan oleh pembakaran terbuka. Pembakaran yang dapat kita temukan di mana sahaja. Antara contoh pembakaran terbuka yang dapat menyebabkan pencemaran udara adalah pembakaran sampah atau pembakaran barang-barang industri. Sampah yang menumpuk biasanya akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan semakin lama semakin banyak. Salah satu cara untuk mengurangi tumpukan-tumpukan sampah tersebut adalah dengan cara dibakar. Ketika sampah-sampah itu dibakar, maka akan menghasilkan gas-gas yang berbahaya dan merugikan. Gas-gas polutan inilah yang nantinya akan mencemari udara. Udara yang terkena polutan ini nantinya akan bersifat sangat buruk dan terkadang mempunyai bau yang tidak enak sama sekali. Samping itu, sebab pencemaran udara ialah lalu lintas. Pada zaman globalisasi ini, keperluan akan kenderaan bermotor semakin menjadi keperluan primer. Hampir setiap keluarga pasti mempunyai kenderaan bermotor. Rasanya ada yang kurang jika zaman sekarang ini tidak mempunyai kenderaan bermotor, pasti akan mempunyai motosikal. Dengan ini, pengeluaran gas-gas yang berbahaya dari kabut meningkat. Gas-gas berbahaya ini bahkan sering kita lihat sebagai keperluan asap yang berwarna hitam atau perang. Asap inilah yang mengotori udara kita sehingga menjadikan pencemaran udara. Sekarang saya ingin membincangkan kesan pencemaran udara. Kesan utama pencemaran udara adalah ke atas kesihatan manusia. Manusia akan menghadapi pelbagai penyakit, khususnya respirasi akibat menghidup udara yang tercemar. Manusia memerlukan udara bersih untuk hidup. Jika udara yang dihidup tercemar, sistem pernafasannya akan menyerap pelbagai bahan pencemar ke dalam paru-paru. Ini akan mengakibatkan proses pertukaran karbon dioksida kepada oksigen tidak dapat dilakukan dan darah akan mengalami kekurangan oksigen. Ini seterusnya menyebabkan fungsi paru terjejas dan sistem pengaliran darah mengalami masalah. Ini mengakibatkan pelbagai penyakit. Selain itu, pencemaran udara ada juga memberi kesan kepada tanaman. Tumbuh-tumbuhan memerlukan udara dalam proses fotosintesis dan tumbuh sarang. Jika udara mengandungi bahan pencemar, ini mengakibatkan kekurangan karbon dioksida untuk proses penghasilan klorofil. Ini mengakibatkan tumbuhan mengkuning dan mati. Di tisu tumbuhan juga mengalami masalah dan akan rebut akibat tindak balas bahan pencemar yang terletak pada pokok-pokok dan tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan akan terdedah kepada pelbagai penyakit dan hasil keluarannya akan terancam. Di samping itu, pencemaran udara juga memberi kesan kepada iklim global dan setempat. Pelbagai bahan kimia buangan seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida akan larut dengan bak air dan akan turun sebagai air hujan asid. Hujan asid ini berbahaya kerana hujan asid itu akan mengalir dan meresap ke dalam tanah dan memusnahkan kalium dalam tanah sehingga tanah menjadi tidak subur. Kehadiran bahan-bahan pencemar udara juga akan menjejaskan keseimbangan ekologi dan ekosistem yang memberi kesan menyeluruh kepada bumi. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kedua. Seterusnya, marilah kita membincangkan sebab penerokaan hutan semakin bertambah dan juga faktor-faktor yang menyebabkan pembalakan hutan. Dipersilakan Saudari T. Kersan. Terima kasih saudara moderator, sahabat-sahabat ahli panel dan para hadirin yang dihormati. Pembukaan kawasan pertanian baru seperti pembukaan tanah-tanah rancangan oleh Felda dan Firkah turut memusnahkan spesies tumbuh-tumbuhan. Pembalakan haram dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk agar memberi pendapatan kepada mereka. Bahkan pembakaran hutan akan membantu memperkembangkan industri berasaskan kayu kayu seterusnya diekspor ke luar negara. Maka jelaslah untuk kita simpulkan bahawa ketamakan dan kedegiran manusia telah banyak menyumbang kepada kemusnahan anugerah Tuhan yang bernilai.
Di samping itu, pembalakan haram akan membawa kesan keburukan kepada alam sekitar. Kesan pembalakan haram telah mengubah sama sekali rupa di bumi dan di kawasan berkenaan. Pada masa yang sama, pembalakan haram secara meluas telah mengakibatkan penukaran tanah dari hutan kepada tanah pertanian. Selain daripada mengurangkan jumlah hutan asal dan biodiversiti hutan dan hidupan liar, pembalakan haram juga turut menyumbang kepada hakisan tanah, kerosakan cerun dan tanah runtuh di Malaysia. Pembalakan haram dan kemusnahan hutan yang berterusan di kawasan tadahan air akan menjejaskan bekalan air dan kualiti sumber air, kemampuan pengambilan sumber air bawah tanah dan menyebabkan lebih banyak banjir di kawasan rendah. Itulah sebab pencemaran tanah kerap berlaku. Sebagai contoh, pencemaran tanah akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah, perubahan iklim, kesan rumah hijau dan banjir. Bukan itu sahaja, penebangan hutan daripada aktiviti pembalakan akan menyebabkan peningkatan suhu. Hal ini disebabkan ketiadaan pelindung yang menghalang bahangan matahari dan lebihan gas karbon dioksida dalam atmosfera. Contohnya, pengurangan kelembapan udara akan membebaskan wap-wap air ke udara melalui proses transpirasi dan udara sekitar menjadi kering serta cuaca menjadi panas. Seterusnya, apabila hutan dimusnahkan untuk tujuan pembalakan, pelbagai spesies flora dan fauna akan kehilangan habitat. Sebab secara tidak langsung, ekosistem yang terganggu akan menyebabkan rantaian makanan terjejas. Contohnya, haiwan seperti harimau, gajah dan monyet akan mengalami risiko kepupusan spesies. Apabila aktiviti pembalakan dilakukan secara berlebihan, hakisan tanah dan tanah runtuh juga akan berlaku. Hal ini disebabkan permukaan telah terdedah kepada hakisan air semasa hujan. Hujan yang lebat akan menyebabkan larian air permukaan dan seterusnya menghakis lapisan permukaan tanah, kelodak dan lumpur akan masuk ke dalam sungai. Oleh itu, sungai menjadi cetek, keruh dan berlakunya banjir lumpur di kawasan rendah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih ahli panel ketiga. Sekarang, saya ingin memohon penjelasan tentang kesan negatif sumber bahan mentah kepada kita daripada ahli panel keempat kita. Silakan saudari Chong Chu Tong. Terima kasih saya mengucapkan kepada moderator. Pada perspektif saya, jelaslah bahawa sumber bahan mentah merupakan anugerah Tuhan kepada bumi kita yang sangat berharga. Walau bagaimanapun, kebergantungan ekonomi dan juga sosial kepada sumber bahan mentah juga akan mendatangkan implikasi negatif terhadap alam sekitar. Mengapakah saya berpandangan sedemikian? Tanpa bahan bakar fosil seperti petroleum, gas dan arang batu, sebahagian besar aktiviti pergerakan, pengangkutan serta penjanaan tenaga elektrik yang menyokong operasi perindustrian dan kehidupan manusia akan tergendala. Tanpa agregat batuan pula, tiada akses jalan raya yang menghubungkan daratan dengan pantas, selesa dan selamat. Tanpa agregat batuan juga, tiada maligai kediaman yang tersegar indah mahupun bangunan pencakar langit yang didamdakan seni binaannya. Malahan, semua alatan teknologi dan kemewahan hari ini mungkin tidak diwujudkan tanpa bahan mentah yang diberkalkan oleh industri pelembungan dan pengkuarian. Sebagai contoh, bahan bakar digunakan untuk menggerakkan mesin dan jentera di kilang, menjana kuasa elektrik haba dan menjalankan kenderaan bermotor. Tahukah sidang hadirin bahawa bitumen yang merupakan hasil petroleum dan digunakan secara meluas untuk menurap permukaan jalan raya? Tanpa sumber bahan mentah seperti petroleum dan gas asli, kualiti kehidupan kita juga akan terjejas secara tidak langsung. Hal ini lantaran, walaupun petroleum dan gas asli boleh digantikan dengan penggunaan bekalan elektrik, namun ia tidak dapat digantikan dengan sepenuhnya. Bagaimanakah jika bekalan elektrik terputus tiba-tiba? Oleh itu, walaupun penggunaan petroleum dan gas asli perlu diminimumkan untuk mengurangkan tahap pencemaran, namun mereka juga tidak dapat digantikan dengan sepenuhnya dalam penggunaan kehidupan kita.
Jadi, semua sumber bahan mentah yang tidak dapat diperbaharui ini perlu kita bersama-sama mencari jalan penyelesaian untuk melestarikan anugerah Tuhan yang telah banyak menyumbang kepada kehidupan manusia dan pembangunan negara. Terima kasih. Terima kasih saudari panel keempat, penerangan yang jelas tentang sebab dan kesan daripada ahli-ahli panel kita. Sidang hadirin yang dihormati, kita masih lagi mengupas tajuk hargailah anugerah Tuhan pada ketika saat ini. Kita teruskan berbicara tajuk ini dengan cara-cara untuk melestarikan ataupun memastikan keberlangsungan sumber anugerah Tuhan yang tidak ternilai ini pada zaman yang akan datang. Ahli panel pertama, mohon saudari Kong Sin Yi memberikan penjelasan yang selanjutnya tentang persoalan ini. Dipersilakan. Terima kasih. Saya memohon sahabat-sahabat dan para hadirin untuk memberi tumpuan kepada penjelasan saya tentang cara-cara menghargai anugerah Tuhan, iaitu air. Sebenarnya, tiada langkah yang mudah dan senang untuk menjaga sumber air. Usaha ini perlu ditanggung bersama oleh semua lapisan masyarakat untuk memastikan ianya berjaya. Pertama sekali, media massa dan media elektronik berperanan penting dalam meningkatkan kesedaran orang ramai tentang bahaya kesekiranya masih tidak mengambil tindakan menghargai anugerah Tuhan. Selain itu, sikap cintakan kebersihan perlu dipupuk semenjak dari kecil lagi kepada anak-anak. Oleh itu, ibu bapa perlu memainkan peranan sebaik mungkin kepada anak-anak mereka, bab kata pepatah, bagaimana acuan, begitulah kuenya. Contohnya, ibu bapa boleh tunjukkan contoh yang baik seperti membuang sampah ke dalam tong sampah, iaitu tempat yang bersesuaian. Bukanlah sesuka hati membuang sampah ke longkang ataupun sungai. Selain itu, pihak kerajaan melalui pihak berkuasa pula perlu bertegas dan menguatkuasakan undang-undang yang telah ditetapkan. Antaranya undang-undang yang perlu dikuatkuasakan ialah Seksyen 25 Bahagian 3 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, iaitu denda tidak lebih daripada RM100,000 atau penjara untuk tempoh tidak lebih daripada 5 tahun atau kedua-dua sekali. Cara yang seterusnya, untuk menjaga anugerah Tuhan, kita patut menggunakan dan menguruskan air dengan bijak. Kita jangan membiarkan air mengalir sesaat semasa tidak digunakan. Begitu juga dengan mengurangkan jumlah air yang digunakan semasa mencuci dan mandi. Jika kita semua berganding bahu dalam menjalankan langkah-langkah ini, kekurangan air dan jumlah air sungai yang kotor dapat dikurangkan. Oleh itu, anugerah Tuhan kita yang amat penting ini dapat dijaga dan dihargai. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Kong Sin Yi. Berbagai pihak boleh memainkan peranan masing-masing agar kesedaran manusia untuk menghargai air dapat ditingkatkan, sedangkan air sangat diperlukan oleh semua makhluk di dunia ini. Sekarang, saya ingin memohon penjelasan tentang cara-cara menghargai udara yang lebih lanjut daripada ahli panel kedua kita. Silakan saudari Wong Yi Han. Terima kasih moderator. Baiklah sidang hadirin sekalian, memang tidak dapat dinafikan bahawa dalam kalangan ini kita terdapat banyak cara untuk menghargai udara. Pertamanya ialah kita perlu mengurangkan asap yang keluar dari kenderaan pengangkutan yang mengakibatkan pencemaran. Oleh itu, kita perlu mengurangkan penggunaan kenderaan beralbot yang menjadi pencemar udara dan mencemarkan udara di sekeliling kita. Kerana itu boleh menjadi punca pemanasan global. Jika jarak destinasi yang kita mahu tinggal di tidak jauh, jangan gunakan kenderaan bercorak. Pada masa ini, kita boleh mencuba untuk berjalan atau menunggang basikal. Hanya kerana dengan dua perkara ini, pengeluaran gas yang toksik seperti gas monoksida akan dikurangkan. Oleh itu, udara tidak akan menjadi tercemar dan bersih. Jika dilihat dari skop yang berlainan, pihak berkuasa di kilang-kilang perlu melakukan penapisan asap sebelum melepas asap ke udara. Ini sangat diperlukan supaya udara tidak tercemar. Mereka boleh memasang bahan atau penapis penyerap pencemar dengan tujuan untuk menapis asap yang boleh mencemarkan udara.
Dengan cara ini, asa yang keluar tidak akan terlalu banyak dan tidak begitu mudah untuk menjadi bahan cemar untuk udara. Selain itu, kita perlu mengelakkan pembakaran terbuka. Biasanya manusia sering membakar sama ada dalam persekitaran mereka sendiri atau di kilang-kilang. Ini boleh dielakkan dengan mengurangkan penghasilan sampah sarap. Contohnya menggunakan beg kita semula untuk menggantikan beg plastik. Oleh itu, kita tidak perlu membakar beg plastik tersebut yang menggunakan masa yang sangat lama untuk dihapuskan. Dengan ini, gas-gas yang toksik akan dikurangkan dalam udara. Di samping itu, kita boleh menanam pokok di berbagai tempat. Ini bertujuan untuk menjadikan udara di persekitaran lebih bersih dan tidak mudah tercemar. Udara di persekitaran di mana pokok ditanam akan menjadi lebih bersih kerana tumbuhan itu boleh memasukkan oksigen supaya udara lebih bersih dan tidak mudah tercemar. Contohnya, kita boleh menanam pokok-pokok ini di tempat-tempat yang tersedia kepada pencemaran udara yang sangat serius terlebih dahulu. Contohnya kebakaran hutan yang menyebabkan kemunculan asap. Selain itu, pihak kerajaan perlu mengadakan seminar pemeliharaan udara kepada masyarakat. Sebagai tambahan ke cara di atas, ini benar-benar perlu untuk menjalankan seminar atau pemberitahuan kepada orang ramai kepentingan untuk memelihara udara yang kita bernafas setiap hari untuk mengelakkan punca banjir dan tanah runtuh. Kerana udara yang rosak akan menjejaskan faktor-faktor lain yang boleh merosakkan alam sekitar. Dengan ini, orang ramai akan menyadari betapa kepentingannya untuk memelihara udara dan kesan yang berlaku jika mereka mencemarkan udara. Oleh itu, mereka akan bekerja sama untuk memelihara udara dalam kehidupan mereka. Oleh itu, sangat penting untuk kita menggegarkan udara yang kita gunakan untuk hidup setiap hari. Hanya juga sangat penting bagi masyarakat hari ini betapa pentingnya untuk memelihara udara. Dalam berbagai cara di atas, saya berharap kamu segera memahami bagaimana untuk mengatasi pencemaran udara dan dapat mengurangkannya supaya udara menjadi bersih dan segar. Terima kasih kepada ahli panel kedua kita. Terdapat banyak cara yang boleh kita lakukan untuk menghargai udara agar dapat mengurangkan pencemaran udara dan udara kita dapat menjadi segar. Sekarang, mari kita menjemput ahli panel ketiga untuk menjelaskan pemeliharaan dan pemeliharaan hutan. Dipersilakan saudari T. Kersan. Terima kasih saudara moderator. Jadi memang tidak dapat nafikan bahawa kita sebagai penerima anugerah Tuhan harus bersama-sama menghargai hutan dengan cara memelihara dan memelihara khazanah alam ini. Apakah maksud pemeliharaan dan pemeliharaan? Pemeliharaan hutan ialah usaha-usaha membela dan menjaga hutan supaya tidak musnah. Pemeliharaan hutan pula ialah usaha-usaha memperbaiki dan mengembalikan keadaan hutan yang telah tercemar kepada keadaan semula jadinya. Oleh itu, pihak yang berkenaan boleh mengadakan pameran pencemaran alam sebagai alternatif untuk mendedahkan masyarakat tentang info pemeliharaan dan pemeliharaan hutan. Pameran ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah dan tempat-tempat awam seperti perpustakaan awam. Pada masa yang sama, pameran ini boleh merangkumi isu-isu alam sekitar, sebab-sebab pencemaran dan kesan-kesannya untuk mengurangkan kadar pencemaran. Kempen-kempen yang berkaitan dengan alam sekitar juga harus diadakan. Daripada kempen ini, peserta-peserta akan terdedah kepada pentingnya menjaga alam sekitar dan cara-cara mengurus sisa buangan agar hanya mendatangkan pencemaran yang minimum kepada alam sekitar. Selain itu, pertandingan seperti kuis tentang pencemaran alam sekitar boleh diadakan bagi meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang pentingnya melindungi alam sekitar. Dengan itu, pertandingan tersebut akan membawa kebaikan kepada peserta itu. Hal ini demikian dapat menyedarkan masyarakat tentang keburukan pembalakan haram terhadap alam sekitar. Dalam pada itu, kerajaan harus menyiapkan lagi usaha mewartakan hutan simpanan dan taman negara agar memastikan keadaan hutan terjamin dan bebas daripada sembarang kemusnahan. Selain itu, kawasan hutan yang telah ditebang harusnya ditanam semula dengan pokok-pokok, terutamanya pokok yang cepat tumbuh seperti damar, yemen dan akasia. Bahkan, kerajaan harusnya mengawasi sebarang kemusnahan hutan melalui udara dengan menggunakan helikopter. Sekiranya pembalak haram ditemui, mereka hendaklah ditangkap dan dikenakan tindakan undang-undang seperti denda dan penjara. Oleh hal yang demikian,
Pemantauan di udara bukan sahaja dapat mengesang kegiatan pembalakan haram, tetapi juga dapat mengawal kegiatan pertanian pindah yang dijalankan oleh orang-orang asli. Seterusnya, izinkan saya membuat sedikit konklusi tentang pemeliharaan anugerah Tuhan, iaitu hutan. Secara tundasnya, jika manusia tandus dengan nilai akal budi, maka alamnya semakin gawat dengan persekitaran dan tidak sehat. Oleh itu, kita harus menyumbangkan jasa sendiri dalam menjaga hutan simpanan. Bukan itu sahaja, kita tidak digalakkan mengikut budaya Jepun, iaitu masyarakat Jepun percaya kepada semangat persekitaran. Jika alam sekitar segar dan sehat, maka penghuninya juga demikian. Akhir kata, jagalah hutan simpanan secara baik dan tidak berniat untuk memusnahkannya demi keuntungan diri kerana hutan simpanan merupakan hadiah yang tidak ternilai daripada Tuhan. Sekian, terima kasih. Seterusnya, mari kita menjemput ahli panel keempat, Saudari Chong Chiu Tong untuk menyampaikan cara melestarikan bahan mentah. Dipersilakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada moderator kerana memberi peluang saya untuk menerangkan cara melestarikan bahan mentah. Dari segi pemikiran saya, rakyat Malaysia seharusnya sedar bahawa sumber tenaga konvensional seperti petroleum, arang batu dan juga gas asli ini adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui dan bakal habis pada suatu hari nanti. Demi menjamin keperluan kehidupan pada masa hadapan, tindakan yang proaktif perlu diterokai dan dipraktikkan bagi mencari sumber alternatif kepada tenaga boleh diperbaharui untuk menggantikan sumber tenaga konvensional ini. Buktinya, rizal minyak dan gas Malaysia dijangka akan berkurangan pada 2029 berdasarkan kadar pengeluaran semasa maklum daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Sehubungan dengan itu, meneruskan usaha cari gali di dalam dan di luar negara bagi memastikan kemapanan bekalan petroleum adalah amat diperlukan. Tamsilnya, menurut pelaporan majalah Labor pada 8 Mei 2020, Petronas berjaya menemui 2 telaga minyak baharu di Teluk Meksiko. Selain mencari sumber bekalan bahan mentah yang baharu, kita juga seharusnya bertindak dengan menjimatkan sumber bahan mentah dalam kehidupan seharian. Persis kata peribahasa, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Sekiranya seluruh rakyat sudi untuk menjimat penggunaan sumber bahan mentah seperti petroleum secara berterusan, pastilah keberlangsungan bekalan bahan mentah dapat bertahan lagi berpuluh-puluh tahun. Dalam konteks menjimatkan penggunaan petroleum, cara yang paling kelak diungkit ialah perkongsian kereta dan juga penggunaan kenderaan awam. Selain daripada itu, pengurusan perbelanjaan minyak petrol yang cekap juga harus dipraktikkan. Hal ini lantaran yang berhenti selama sejam dengan enjin terpasang boleh membazilkan sehingga 3.7 liter petrol. Oleh itu, kita sering dicadangkan untuk mengurangkan tabiat yang tidak mesra alam seperti berhenti terlalu lama di operasi hentian rehat dan lawat R&R tanpa sebab munasabah dan dengan tidak mematikan enjin. Tak perlahan pula, antara cara untuk menjimat penggunaan petroleum ialah penyelenggaraan kenderaan fleet secara berkala. Terdapat kajian yang dilakukan oleh Universiti Tun Hussein On Malaysia (UTHM) di Johor mengatakan bahawa dengan meningkatkan bateri kenderaan anda daripada 12 volt ke 16 volt, ia akan mengurangkan penggunaan minyak sehingga 33%. Jadi, dengan penggunaan alat ganti yang asli dan terbaik untuk kenderaan fleet syarikat, sememangnya anda mampu menjimatkan kos rate minyak dan mengurangkan pelepasan gas karbon yang berbahaya ke udara. Pada zaman pasca modernisasi ini, penggunaan kereta elektrik bagi kenderaan syarikat juga boleh diambil kira dalam usaha melestarikan bahan mentah dengan mengurangkan penggunaan bahan api sebanyak 69%. Antara teknologi yang diaplikasikan ialah teknologi pengejas EV bagi kenderaan elektrik. Itu sahaja cadangan cara daripada saya. Terima kasih. Setelah penyampaian keempat-empat orang ahli panel hari ini, jelaslah bahawa kepentingan anugerah Tuhan dan betapa pentingnya anugerah Tuhan kepada kita. Oleh itu,
Kita harus memainkan peranan masing-masing untuk meningkatkan kesedaran dan menggunakan mereka dengan baik agar kita dapat hidup dengan aman dan damai. Di sini, saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum hari ini. Saya berharap agar anda semua dapat menambahkan ilmu pengetahuan daripada ahli-ahli panel kita pada hari ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Setelah mendengar penjelasan keempat-empat orang ahli panel, mari kita teruskan dengan sesi soal jawab. Para hadirin yang ingin bertanya, tolong typekan soalan pada ruangan komen. Soalan yang pertama daripada saudara Kana. Wabak penyakit COVID-19 merebak di seluruh dunia sejak tahun 2019 sehingga sekarang. Dalam tempoh masa ini, terdapat banyak berita dan analisis mengatakan bahawa alam sekeliling semakin bersih dan ekosistem terkawal. Persoalan saya, adakah wabak penyakit ini memberikan manfaat kepada kita seperti paling efektif dalam menjaga alam sekitar? Bolehkah ahli-ahli forum mengatasi persoalan saya? Terima kasih saudara Kana. Saya ingin mengajukan soalan tersebut kepada ahli panel pertama, Kong Sin Yi. Terima kasih kepada moderator dan juga penanya, saudara Kana. Pada pendapat saya, COVID-19 ini tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita semua. Kita juga tidak boleh berasa berterima kasih kepada COVID-19 ini kerana ia telah menyebabkan banyak keluarga menghilangkan ahli keluarga mereka kerana wabak penyakit ini. Terlalu banyak orang telah meninggal dunia disebabkan wabak penyakit ini. Selain itu, wabak penyakit ini bukan sahaja faktor yang menyebabkan alam sekitar kita terjaga. Malahan ia merupakan faktor pencemaran yang baharu. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan pelitup muka telah menjadi keperluan masyarakat. Oleh itu, pembuangan sisa pelitup muka telah menjadi sesuatu pencemaran yang baharu. Sebenarnya, untuk melahirkan alam sekitar dan ekosistem yang stabil, kita boleh menjalankan langkah-langkah yang sangat senang dan sangat mudah saja. Sebagai contoh, kita boleh mengasingkan sampah seperti pelitup muka dengan sampah yang biasa semasa kita membuang sampah itu. Selain itu, kita juga boleh menggunakan pengangkutan awam untuk menghasilkan kualiti udara yang baik. Akhir sekali, kita juga boleh menanam pokok di kawasan sekeliling kita. Saya berharap langkah-langkah yang senang ini boleh menjaga alam sekitar kita. Terima kasih, itu sahaja dari saya. Saya berharap penjelasan saya dapat membantu dan menjawab persoalan daripada saudara Kana. Terima kasih. Terima kasih ahli panel pertama atas jawapan tadi. Seterusnya soalan yang kedua daripada saudari Tan Yiting. Sepanjang tempoh perebakan pandemik COVID-19, isu tidak menghargai atau dikatakan menyalahgunakan anugerah Tuhan yang paling kerap berlaku ialah penyeludupan hidupan liar dan ekosistem di sepadan negara. Bolehkah panel menghuraikan sedikit pendapat anda terhadap topik perbincangan tersebut? Saya ingin mengajukan soalan tersebut kepada ahli panel keempat, Chong Chu Tong. Terima kasih moderator.
Terima kasih moderator dan terima kasih Saudari Tan kerana mengeluarkan soalan tersebut. Secara ringkasnya, penyeludupan hidupan liar merupakan jenayah rentas sempadan dan modus operandi sindiket sangat kompleks dan sentiasa berubah bagi mengelak dikesan pihak penguat kuasa. Malaysia juga tersenarai bersama beberapa negara lain seperti Filipina, Indonesia, Singapura, Amerika Syarikat dan Vietnam sebagai pusat transmit utama penyeludupan hidupan. Tak dengar suara. Maaf soalan teknikal. Mari kita teruskan. Soalan yang ketiga daripada saudari Ong Wei Chen. Selain daripada anugerah Tuhan yang telah dinyatakan dalam forum tadi, apakah anugerah alam ciptaan Tuhan lain-lain? Sila menjelaskan kepentingan anugerah-anugerah tersebut. Saya ingin mengajukan soalan tersebut kepada ahli panel kedua, saudari Wong Yi Han. Terima kasih moderator. Selain daripada anugerah yang dibuktikan dalam forum perbincangan kita tadi, anugerah Tuhan telah ditampilkan dalam berbagai-bagai bentuk dalam bumi pendiri kita. Misalnya, pelajaran kuno yang menunjukkan tanda kebesaran Tuhan, bonek belanda yang unik bukti kepelbagaian anugerah Tuhan, keunikan kuah sebagai warisan negara, terumbu karang di dasar laut, tambang keunikan hidup marine dan sebagainya. Contoh-contoh tersebut secara tidak langsung telah menyumbangkan kepada pembangunan negara dengan menjadi daya tarikan pelancong sama ada domestik atau antarabangsa dengan syarat terutamanya menjadi memelihara dan menguruskan penggunaan Tuhan tersebut dengan baik. Dalam konteks ini, pihak berkuasa seharusnya merancang dengan penuh teliti untuk meningkatkan jumlah pelancong di samping memelihara keindahan alam yang tersemak di kawasan tersebut. Intihasnya, pelancongan yang berkeraskan alam sekitar iaitu pelancongan mampu menjana ekonomi setempat dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara secara amnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih ahli panel kedua atas jawapan tadi. Soalan yang ketiga daripada saudari Nyo Yong Shen. Dalam membincangkan topik menghargai anugerah Tuhan, apakah nilai-nilai yang harus diamalkan oleh kita? Saya ingin mengajukan soalan tersebut kepada ahli panel ketiga, saudari Taker San. Okay, terima kasih moderator. Selepas selesai hasil perbincangan forum kita tadi, jelaslah bahawa anugerah alam ciptaan Tuhan merupakan satu khidmat kurniaan Tuhan yang tidak ternilai kepada manusia. Jadi alam sekitar yang tidak ternilai ini telah melampangkan imej diri kita. Sekiranya kita menginginkan imej yang baik, maka kita perlu memupuk nilai-nilai tertentu. Dalam konteks ini, nilai yang harus dipupuk dalam sanubari kita ialah nilai bertanggungjawab dan nilai kasih sayang untuk memelihara anugerah ciptaan Tuhan. Seperti tidak mencemarkan sungai dan tidak membazir air. Jika dilihat dari perspektif yang lain, nilai bersyukur juga wajar menjadi amalan yang perlu diamalkan untuk menghargai pelbagai pihak dalam mengekalkan alam ciptaan Tuhan ini. Selain itu, kita juga harusnya mengamalkan nilai rasional dengan bertindak berasaskan nilai kepercayaan kepada Tuhan supaya anugerah alam dapat dinikmati dan sempat dihayati oleh generasi muda yang akan datang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Terima kasih ahli panel ketiga Saudari Takerson. Disebabkan masalah teknikal tadi, sila izinkan saya untuk mengajukan soalan daripada Saudari Tan Yiting kepada ahli panel keempat Saudari Chong Chiu Tong. Terima kasih moderator. Saya minta maaf atas masalah teknikal tadi. Saya meneruskan untuk sekali lagi menerangkan jawapan, cadangan saya lagi. Secara ringkasnya, penyeludupan hidupan liar merupakan jenayah rentas sempadan dan modus operandi sedikit sangat kompleks dan sentiasa berubah bagi mengelak dikesan pihak penguatkuasa. Malaysia juga tersenarai bersama beberapa negara lain seperti Filipina, Indonesia, Singapura, Amerika Syarikat dan Vietnam sebagai pusat transmit utama penyeludupan hidupan liar. Selain menjadi lokasi pemburu haram, permintaan tinggi terhadap beberapa tubuh haiwan tertentu yang dipercayai mempunyai nilai perubatan tradisional yang tinggi, terutama di China serta tabiat pemakanan masyarakat hari ini yang semakin pelik dan permintaan tinggi restoran yang menghidangkan makanan eksotik menyebabkan sesetengah haiwan dilindungi sentiasa menjadi buruan. Faktor kekayaan flora dan fauna serta keperbagaian sumber dalam negeri antara sebab Malaysia menjadi pilihan pemburu haram sebagai hub penyeludupan hidupan liar. Rangkaian pengangkutan darat yang baik dan operasi pelabuhan cekap juga menjadikan Malaysia sebagai pusat transit pilihan negara serantau untuk menyeludup keluar haiwan eksotik yang dilindungi. Malaysia juga merupakan negara maritim dan penguatkuasaan yang ketat dan bersepadu agak sukar untuk dilaksanakan kerana batasan jumlah kaki tangan terutamanya pada tempoh perbakan pandemik ini. Fenomena ini secara tidak langsung telah menyebabkan jenayah penyeludupan melepasi custom, immigration dan sebagainya. Tanpa kita ketahui dengan membawa satu bagasi yang berisi barangan seludup. Dalam mengatasi isu tersebut, antara pihak berkuasa yang bertanggungjawab untuk menangani isu tersebut daripada berleluasa ialah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung atau juga dikenali sebagai Jabatan Perhilitan melalui penguatkuasaan undang-undang sebagai contoh pindaan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih ahli panel keempat atas jawapan yang begitu terperinci tadi. Sidang hadirin, tamatlah forum kita pada hari ini. Terima kasih semua kerana sudi mendengar forum kita pada hari ini. Okey, ini berkaitan tentang anugerah Tuhan. Nak minta lah setiap ahli panel ataupun moderator boleh setiap orang untuk mengulas tentang anugerah Tuhan yang rasanya paling berharga yang pernah dinikmati dan kenapa awak kata anugerah Tuhan tu bermakna pada diri awak sekarang ni. Boleh faham tak soalan saya? Untuk diri masing-masing. Okey, silakan. Terima kasih soalan daripada Madam Wahidah. Saya ingin menjawab soalan tersebut terlebih dahulu. Pada pendapat saya, anugerah Tuhan yang paling berharga kepada saya adalah udara, kerana tanpa udara kita tidak dapat hidup dengan selesa. Lagi disebabkan COVID-19, kita tahu kita perlukan udara yang bersih untuk bernafas dengan selesa supaya dapat hidup, kerana pesakit COVID-19 tidak dapat bernafas dengan selesa dan memerlukan mesin untuk bernafas. Jadi pada pendapat saya, anugerah Tuhan yang paling berharga ialah anugerah udara. Dan terima kasih. Okay.
Baik, pada pandangan saya, anugerah Tuhan yang paling berharga ialah nyawa saya. Sebab Tuhan memberikan sesuatu anugerah yang tidak ternilai iaitu nyawa saya dan membolehkan saya untuk menjalankan aktiviti dalam kehidupan ini. Contohnya saya dapat bersenam dengan kawan-kawan, berkomunikasi dan juga menikmati segala yang terbaik yang ada dalam dunia. Selain itu, Tuhan memberikan nyawa ini kepada saya untuk menimba ilmu pengetahuan yang dapat membuatkan kehidupan saya lebih baik. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, Madam. Untuk menjawab soalan Madam, anugerah Tuhan yang paling penting kepada saya ialah sumber air. Sebab saya ialah seorang atlet, so saya pada setiap masa saya menghabiskan sukan, saya rasa saya memerlukan banyak sumber air untuk menggantikan air saya yang telah dikeluarkan. Selain itu, pada masa sekarang, kita setiap hari perlu memakai pelitup muka. So, oleh itu, kulit muka kita akan terasa kering. So, kita perlulah banyak meminum air. Selepas itu, sumber air juga boleh menjaga kesihatan kita. Itu sahaja daripada saya. Saya rasa sumber air ialah anugerah Tuhan yang paling penting kepada saya. Thank you. Terima kasih. Saya izinkan saya menjawab soalan Madam tadi. Pada pendapat saya merasa anugerah Tuhan yang paling berharga kepada saya ialah pemandangan yang dikurniakan oleh Tuhan kepada kita sebagai contoh. Hilang terus. Ada tak? Okey, teruskan. Wang Ian, awak kat mana tu? Dalam kelas Dia tutup ke? Bilik bacaan. Bilik bacaan kat bawah tu. Okey. Pada pendapat saya, anugerah Tuhan yang paling saya berharga ialah tumbuh-tumbuhan. Kerana tumbuh-tumbuhan boleh memberi oksigen kepada kita, so kita boleh bernafas. Selain itu, tumbuh-tumbuhan juga boleh dijadikan sebagai perabot. Oleh itu, tumbuh-tumbuhan tersebut boleh menjadi sumber bank. Selain itu, tumbuhan-tumbuhan tersebut juga boleh dijadikan sebagai makanan. Oleh itu, saya berasa tumbuh-tumbuhan ialah anugerah Tuhan yang paling berharga. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, tak tahulah tenang saya tengok kumpulan awak ni. Terima kasih semua. Tak ada apa-apa daripada saya. Pada saya pembentangan pun cukup baik. Terima kasih kepada dah tinggal 27. Tadi saya tengok tadi ada 30 lebih. Okey. Selamat malam. Dah habis semua kumpulan dah. Selesai. Dah boleh fokus untuk awak punya final. Okey. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Terima kasih kawan-kawan sekalian.